don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon daripada Datuk Mahfud Omar terhadap kenyataan Sanusi tentang isu bayar gaji pemain bola ni. RM 15 juta kalau diberi kepada anak yatim macam ni, cuba bayangkan tengok kalau kita banding dengan kegunaan untuk bola, mana lebih afdal? Tentulah anak yatim. Saya tak guna duit kerajaan untuk bayar gaji bola sepak, sama juga tak guna duit kerajaan negeri untuk bayar gaji pekerja dalam syarikat. Okey, mungkin dengar respon dari Datuk Mahfud Omar di akhir. Nanti kita komen macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam kasih sayang. Kita sedang berada di penghujung Ramadan. Apapun saya ingin memberikan sedikit komen lah. Saya pun terkejut bulan puasa ni tengok kelaku gelagat besar Kedah ni. Ada satu liputan berita yang disiarkan oleh Putusan Malaysia. Sanusi kata, bayar gaji pemain bola dengan bantu anak yatim mana yang lebih afdal? Saya pun merasa macam nak tergelak lah budak ni. Bayar gaji pemain bola tu, gaji tu, majikan wajib bayar gaji. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Majikan perlu bayar gaji. Bila majikan tak bayar gaji, dia kira hutang. Bantu anak yatim, itu sedekah. Itu sedekah. Bayar hutang adalah wajib. Tanyalah ulama' mana pokok sik itu banyak pondok, Sanusi. Tanya ulama' kosik tu, Tok Guru di sik tu banyak pondok. Ulama' muda, ulama' tua dan sebagainya. Kalau tak bayar gaji, walaupun dia merupakan pemain bola sepak, tapi dia adalah merupakan pekerja. Dia anggap pekerja. Itu kerana dia mendapat gaji daripada bermain bola sepak. Ini bermakna bahawa bila tak bayar gaji, itu menandakan bahawa majikan telah berhutang dengan dia. Macam Kedah Agro lah, kalau tak bayar gaji dia hutang lah. Tapi Alhamdulillah lah dah mula proses untuk pembayaran bagi kaki tangan Kedah Agro. Tapi dalam hal ini Sanusi harus faham beza antara bayar gaji, walaupun gaji itu gaji pemain bola sepak, kalau tak bayar dia adalah berhutang. Bayar hutang adalah wajib. Bantu anak yatim, bantu anak yatim itu satu benda yang dituntut, tetapi dia adalah sedekah. Yang ni wajib, sedekah ni sunat. Siapa ada boleh sedekah, kalau tak ada tak berupayalah. Tapi yang ni majikan wajib untuk bayar. Walaupun Sanusi kata duit kerajaan tak boleh bagi kepada KDAFC. Kata Sanusi, yang saya faham maksud dia ialah dia guna duit KFA. Saya ingat duit KFA itu juga tentulah mungkin duit yang diambil oleh Sanusi daripada pihak kerajaan untuk bantu KFA. Sama ada daripada Perbadanan Menteri Besar, MB Incorporated, ataupun daripada mana-mana sumber. Ataupun memang KFA sudah pun memiliki jumlah keuangan yang besar sehingga mampu membiayai KDAFC banyak, kata Sanusi, sampai 16 juta. Jadi bagi saya minta lah Sanusi harus faham antara bayar gaji dengan bantu anak yatim. Bantu anak yatim ni sedekah. Sedekah. Bayar gaji itu wajib. Dalam Islam pun mengatakan bahawa seseorang yang bekerja tu belum kering peluh dia kena bayarlah gaji dah. Jadi peluh pemain ni maknanya kena bayar gaji lah. Kena bayar gaji. Bila tak bayar kita hutang. Hutang wajib kena bayar. Macam hutang harakah lah, maknanya harakah berhutang dengan syarikat, dia wajib kena bayar lah. Jadi moga-moga Sanusi dapat memahami persoalan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 10 Ramadan, fasa pertama 10 awal Ramadan telah pun selamat kita lalui, dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita umur yang panjang untuk kita sampai kepada penghujung Ramadan, dan akhirnya kita mendapat rahmah, kita mendapat keampunan, dan kita mendapat dan mendoakan moga kita bebas daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam kesibukan kita mengerjakan ibadah Ramadan ini, tidak terlepas daripada kita terus membincangkan persoalan-persoalan negara kita. Saya ingin turut memberikan respon terhadap kenyataan yang dibuat oleh Mursyidul Ampaz, seorang senior politician yang merupakan bekas ahli parlimen Arau dan bekas Adung Sanglang, iaitulah Datuk Ustaz Haji Hashim Jassin. Beliau memberikan ulasan terhadap kenyataan saya yang menolak pelawaan Dr. Sam
untuk menyertai bersama dengan PAS membina muafakat nasional. Kata Ustaz Hashim, amanah seharusnya mengubah haluan, mengubah hala tuju untuk bina menerima muafakat nasional ini. Saya nak sebut kepada yang berbahagia Ustaz Hashim, amanah tidak pernah mengubah ataupun amanah tetap dalam haluan yang betul untuk menerima perpaduan, asas perpaduan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Bukan sahaja perpaduan dalam kalangan kelompok sesama Islam, tetapi perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama yang telah wujud sekian lama dengan kehidupan yang harmoni dan murni dalam negara kita. Dan inilah yang dipertahankan oleh PAS. Kata Ustaz Hashim lagi, bahawa amanah seharusnya memberikan keutamaan kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa Melayu dan juga Islam. Ya, saya akui sepanjang amanah berada dalam kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini dan kini kerajaan Madani, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tidak pernah menafikan dan menolak kepentingan untuk menjaga, mengharmonikan dan memperkukuhkan kekuatan umat Islam dan kekuatan bangsa Melayu itu sendiri, dengan kita memberikan keutamaan-keutamaan kepada usaha-usaha untuk memperkasakan syariah dalam negara kita seperti mana yang telah dilakukan oleh kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu, apabila Yang di-Pertuan Agong menawarkan pembentukan kerajaan perpaduan, ini bermakna PAS menerima berada bersama dalam kerajaan perpaduan itu ialah untuk memperkuatkan kekuatan suara Islam di dalam kerajaan. Inilah yang malang Ustaz bagi PAS apabila PAS menolak tawaran yang dibuat oleh Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan juga tawaran yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk PAS juga turut menyertai kerajaan perpaduan. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya kekuatan suara Islam itu dalam kerajaan yang ada ini kalau PAS turut menyertai bersama dengan Perikatan Nasional berada dalam kerajaan perpaduan seperti mana yang dititah oleh Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Ustaz boleh gambarkan bagaimana kekuatan suara bilangan jumlah ahli-ahli parlimen Islam dan Melayu Islam di dalam kerajaan ini. Tapi malang oleh kerana keangkuhan, kesombongan PAS, pimpinan PAS ini, parti Ustaz sendiri yang menolak tawaran yang dibuat, titah yang dibuat oleh Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan juga oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang terakhir, Ustaz mengatakan dalam kenyataan Ustaz seperti yang disiarkan oleh Free Malaysia Today, Ustaz mengatakan bahawa tawaran Ustaz, parti Ustaz ini untuk mengajak amanah menyertai muafakat nasional ini bukan merupakan satu pelawaan daripada parti Ustaz, tapi ini adalah suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar Ustaz. Saya nak tanya satu ya Ustaz. Sewaktu titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk parti Ustaz, PAS dan juga Perikatan Nasional menyertai kerajaan perpaduan, Ustaz, parti Ustaz dan juga Perikatan Nasional tolak titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong ni. Saya nak tanya satu saja Ustaz. Adakah pada waktu PAS tolak itu adalah merupakan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolak titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong? Sedangkan semua orang tahu Ustaz, Tuanku Yang di-Pertuan Agong ialah ketua agama Islam dalam negara kita dan juga Raja-Raja Melayu merupakan ketua agama di peringkat negeri-negeri. Jadi adakah pada waktu itu parti Ustaz yang menolak tawaran membentuk kerajaan perpaduan pada waktu itu adalah merupakan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ni saja saya nak minta Ustaz tolong jawab Ustaz. Adakah wahyu baru turun kepada PAS daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolak titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan? Ustaz, saya ucapkan salam Ramadan, maaf zahir dan batin. Okey tuan, saya baca detail lagi. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Sanusi Makno berkata pihaknya telah menyalurkan bantuan sebanyak 16 juta Melayu Persatuan Bola Sepak Kedah kepada KDA FC sejak kelab itu bukan. Beliau juga Presiden KFA menegaskan sumber kewangan untuk membiayai pengurusan pasukan bola sepak bukan boleh dicari melalui kaedah lain berbanding suntikan modal daripada kerajaan negeri. Saya tak guna duit kerajaan untuk bayar gaji bersepak, sama juga tak guna duit kerajaan untuk bayar gaji pekerja dalam syarikat. Selama ini
kita bantu Kedah KDA-FC melalui KFA. Sejak mula KDA-FC ditubuhkan sampai sekarang ni, KFA sudah bantu sebanyak 16 juta. Ingat sikit kau. Lepas itu ada yang kata kita tak tolong. Okey tuan-tuan, mari kita menyiapkan kajian pada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.